Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Sadaqallahul 'azim. Bahagia sahabat fadilah Tuan Imam Masjid Al-Hormati, Masjid Al-Iman, Masjid Al-Iman Qaryah Al-Hormati, khususnya bahagia semua pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa qaryah. Bahagia sahabat saya Ustaz Lutfi Amir, khususnya di liputan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita banyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang diberikan pada malam ini dapat kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita diberikan hidayah, dalam keadaan kita sibuk dengan urusan harian. Allah Ta'ala luangkan masa kita untuk bersama-sama dengan satu majlis ilmu pada malam ini. Dan insyaAllah sebelum kita menanti ketibaan bahagia Profesor Dr. Sharifah Hayati yang sekarang berada di Hotel Raya dan dalam perjalanan untuk ke masjid kita, elok saya mengisi ruang waktu yang ada dengan sebuah sekirah ringkas. Nanti apabila Profesor sampai, kita teruskan dengan forum perdana Hewan Islam pada malam ini. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, saya melihat pada satu kitab Mukasyafatul Qulub, yaitu menyingkap hati menghampiri ilahi, karya oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana dalam kitab ini disebutkan yang pertama sekali sifat yang perlu ada dalam diri kita. Sifat yang perlu ada dalam diri kita sebagai orang Islam ialah sifat al-khawf, yaitu takutnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan seorang yang bijak mengatakan kesihatan jasmani terletak pada sedikit makan. Kitab Mukasyafatul Qulub ini adalah satu kitab yang membicarakan berkaitan dengan satu ilmu tasawuf, yaitu ilmu menyucikan diri. Tasawuf, selalu kita belajar ilmu tauhid, akidah, ilmu syariah, dan juga ilmu tasawuf. Jadi ilmu untuk menyucikan diri ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam kitab ini disebutkan kesihatan jasmani itu terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak pada selawatnya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ilmu tasawuf, sifat al-khawf ini yang pertama, Imam Ghazali menyatakan dalam kitabnya, yaitu untuk memperolehi kesihatan jasmani kita jangan banyak makan. Jangan banyak makan, jangan banyak makan, jangan makan banyak. Yang ni yang kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol. Tambah kalau ada kambing. Kalau ada kambing dia payah nak kontrol. Pasal apa? Kita jenis makan ni tolak kayu dengan batu, yang lain semua kita makan. Makan ni sebenarnya kalau ikut dalam Islam, apabila kita lapar baru makan, berhenti sebelum kenyang. Yang jadi masalah kita, tak lapar pun kita makan, kenyang pun kita makan. Untuk mendapat kesihatan yang baik, tubuh badan yang sehat, sedikit makan. Jadi payah kita nak kontrol. Tapi kalau nak sehatkan tubuh badan dengan sedikit makan, kalau muda-muda lah, kalau main tua tak payah lah. Sakit ni satu lumrah, kan? Saya umur 50 pergi jumpa doktor, 50 lebih dah ni.
Abang kat doktor kenapa bila saya naik tangga lutut saya suka bunyi? Itu doktor tanya, you umur berapa? Saya 50 lebih lah. Sampai masalah. Sampai masalah 50 lebih sampai masalah. Naik tangga lutut bunyi. Dulu umur 30, lompat pun tak bunyi. Kan? Lah naik tangga, perang. Turun tangga, perang. Kan? Kita pergi cek doktor, kita heran. Awak doktor, ada bunyi yang agak funny lah. Funny ni maksudnya yang apa bahasa kita kata? Ajarin. Lucu. Agak lucu. Bila berjalan, perang. Bila duduk, perang. Cek doktor kata, sampai masalah. Sampai masalah datang. Mata kita macam tu juga. Dulu masa muda tak pakai spek. Mai umur 40-50 pergi buat spek. Tanya doktor, apa mata saya berkelabu. Umur berapa? 45 sampai masa. Yang tu kita tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Sebab bila sampai masa, memang tubuh badan kita akan semakin lemah. Semakin lemah. Itu kena terima hakikat. Apapun sebenarnya untuk menyihatkan tubuh badan kita, tak dapat tidak, jangan makan banyak. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk roh kita itu selamat. Kekuatan hidup kita di tuan-tuan roh. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Bila ditanya berkaitan dengan ruh, apa itu ruh? Maka dijawab oleh Allah, ruh itu urusan Allah. Sebab Nabi SAW satu hari ditanya oleh kufar musyrikin, wahai Muhammad, kalau kamu orang yang betul-betul bijaksana, kamu orang yang cerdik, kamu boleh jawab soalan kami semua masuk Islam. Satu soalan yang nak tanya kamu. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Terangkan sikit kat kami, apa itu ruh? Ruh tu duduk kat mana? Nabi tak boleh jawab. Sebab kufar musyrikin ni dalam diri mereka, memang mereka tahu lah kalau Muhammad boleh jawab soalan ini, makna Muhammad ni tak betul. Mereka tahu lah. Tiba-tiba bila ditanya kepada Nabi, wahai Muhammad, beritahu kepada kami apa itu ruh. Nabi kata, aku tak tahu. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Kalau nak tahu pasal ruh, itu urusan Allah. Maka daripada dalam hati, memang ini Muhammad yang betul. Tapi kerana kufarnya mereka tetap tak masuk Islam. Tapi mereka tahu kata Nabi itu seorang yang betul. Jadi nak kuat ruh kita tuan-tuan, nak boleh sembahyang, nak boleh puasa, nak boleh berzikir, ruh tuan-tuan. Sebab makanan roh ni sebenarnya kena lebih daripada makan yang kita makan harian nasi itu. Makanan untuk jaga roh ni tuan-tuan, hendaklah lebih daripada apa yang kita makan untuk jaga jasmani. Kita boleh makan vitamin, multivitamin. Kita boleh makan piramid makanan. Kita jaga kesihatan kita. Kan? Yang sayur, buah, semua duduk di bawah. Yang atas nasi, kuih sikit. Tu kalau piramid makanan. Tapi orang kita dia kali hak sayur, buah duduk di bawah, duduk di atas. Hak nasi semua duduk di bawah. Sebab tu kalau kita pergi kenduri, mereka potong sayur tu dua besen. Habis kenduri, setengah besen tu tak habis. Berapa? Orang kita dengan sayur ni dia kurang. Sebenarnya sayur tu baik untuk kesihatan. Baik, dia boleh mencuci darah kita. Sebab tu banyak orang yang suka makan sayur. Kita sayur tak tepi. Kan? Okey. Kita makan sayur, makan makanan untuk jaga jasmani. Sebenarnya kita perlu lagi satu makanan yang lebih daripada sayur, lebih daripada nasi. Iaitu makanan roh. Apa makanan roh? Kita solat, kita puasa, kita berzikir, kita baca Al-Quran, kita bertasbih, kita bertahlil. Semua itu adalah makanan roh. Kita dah hafal dah. Nabi kata, aksiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Kamu hendaklah banyak baca Al-Quran di rumah-rumah kamu. Karena kata Nabi, rumah yang tak ada bacaan Quran, rumahnya akan jadi sempit walaupun luas. Keluarganya akan jadi susah walaupun senang. Maknanya Quran itu ada kebaikan yang tersendiri. Nabi suruh baca di rumah-rumah kita. Berapa ramai daripada kita yang
boleh baca Quran setiap hari. Tapi yang main malam ni saya ingat, macam saya selalu sebut lah, semua hebat-hebat. Takat 5 juzuk tu biasa orang. Tak boleh 5 juzuk lah. Tak sampai sikit lagi. Yang tuan-tuan bagus lah sampai 5 juzuk. Saya pun tak sampai. Betul kan? Kadang-kadang lebih lah, tapi biasa tak sampai. Kalau tuan-tuan boleh sampai 5 juzuk, top. Makalah roh kita cukup. Roh kita jadi cukup. Sebab itu kita boleh bangun malam untuk bertahajud. Kan? Sholli bil-laili wan nasu niyam. Kita bangun pada waktu malam untuk solat. Manusia lain sedang tidur. Pasal roh kita kuat. Kita boleh main masjid ni sebab roh kita kuat. Kalau kita roh tak kuat, rumah tepi masjid pun tak main. Pentingnya roh dalam diri kita. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya, untuk keselamatan roh kena kurangkan dosa. Ini penting. Kena kurangkan dosa. Kasratuz dzunub binisyanil maut, kata Nabi. Banyak orang yang melakukan dosa karena dia lupa dia akan mati. Pasal apa ramai orang buat dosa ni? Pasal apa banyak sangat kena tikam ekor, minum apa, ketum. Tapi di sini alhamdulillah ketum tak ada. Ini alhamdulillah kelihatan kan? Alhamdulillah. Tak salah apa. Kan? Macam mana dia boleh terlibat dengan benda-benda yang tak elok? Sebab rohnya rosak. Sebab rohnya rosak. Jadi untuk selamatkan roh kena sedikitkan dosa. Kasratuz dzunub binisyanil maut. Kerana dia lupa kata dia nak kena mati. Tuan-tuan, tak mati memang kita kena mati. Tak kira tua atau muda, sakit ataupun sihat, laki ataupun perempuan, semua kena mati. Cuma mati tu bila nak main kat kita, yang tu suatu yang dirahsiakan oleh Allah. Kadang kita tengok orang yang sakit teruk tak mati. Orang sihat mati dulu. Orang sakit di hospital ni, kawan pergi tengok penuh. Lepas 3 bulan dia balik, mana geng ambil tengok aku. Dia berkata geng ambil tengok semua jalan lah. Baik. Aku yang teruk pun tak jalan lagi. Bukan mesti sakit teruk jalan dulu. Tak sakit pun boleh jalan. Jadi kita kena peringat sebab itu dirahsiakan kematian pada kita, supaya kita peringat bila-bila pun Allah Ta'ala boleh cabut nyawa kita. Nisyanil maut. Pasal apa orang lupa akan mati? Nisyanil maut bihubbid dunia. Kerana dia terlalu cinta akan dunia. Dia cinta dunia. Dia lupa nak kena mati. Umur 60, 70, 80, 90. Dibelikan dunia ni macam umur 2-30. Kan? Siang malam menyangkui. Tua-tua menyangkui apa lagi kan? Berzikir sudah lah. Tengah malam pun makin menyangkui lagi. Lagi ke bini kata faham menyangkui. Apa tengah malam dia kata nak kena menyangkui malam sejuk sikit. Kan? Nak tanam pisang, tanam apa? Sabarlah faham weh. Makin tahajud lah. Duk menyangkui tengah malam tu. Bukan tak boleh dah tuan. Tapi hak akhirat tu kena rebut dah. Maknanya kalau sampai umur 60 tu, kita kata dia punya time, masa tu, dia kena semakin kurang. Kan? Duk kalut dengan dunia lagi. Umur 6, 70, 80, projek sana, projek sini. Tekan orang tu, tekan orang ni. Supaya semua boleh kat dia. Nak puluh lah apa? Makan nasi, pinggan pun tak boleh. Kan? Tengah pinggan pun gambah. Kan? Nak puluh lagi. Hubbud dunia tuan. Dia terlalu cinta akan dunia. Nak ikut cukup ni manusia sampai bila pun tak cukup. Dunia ni tuan-tuan, hubbud dunia tak cukup. Tuan-tuan, ada satu bukit gunung emas. Kalau ada orang kata satu lagi gunung nak bagi, boleh tak? Dia kata boleh tak? Angkat kepala pun tak larat tak? Pasal apa? Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Kata Nabi, orang yang cinta dunia adalah kepala kepada kesilapan dalam hidup manusia. Dia meletakkan dunia di depan. Kita sebagai orang Islam letakkan akhirat di hadapan kita. Letak akhirat di depan, dunia ikut kita. Letak dunia depan, akhirat belum tentu ikut.
Sebab tu bila Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. Dalam hidup kamu kena cari akhirat. Ini macam tuan-tuan duduk pergi masjid. Alhamdulillah. Saya duduk mengajar di masjid ni tuan-tuan secara mingguan. Hari Selasa malam Rabu. Saya duduk mengajar sini. Harap-harap tuan-tuan yang main malam ni, yang duduk di Korea ni tuan-tuan, bolehlah untuk hadir bersama. Setiap hari ada majlis ilmu di masjid kita, santapan rohani kita. Bukan lama mana tuan-tuan, 1 jam. Kan 7:30 sampai 8:30 kita berhenti 1 jam. Kita charge bateri kita setiap hari, duduk di rumah Allah, kita niat i'tikaf, kita berjamaah. Malaikat Allah mendoakan kita, ya Allah ampunkan mereka, ya Allah berikan rahmat kepada mereka, ya Allah. Kalau waktu sehat kita boleh main masjid, tiba-tiba kita sakit tak boleh main, pahala kita tetap berjalan. Ini istimewa dia kata. Waktu kita sehat walafiat ni, setiap waktu kita ada, program ilmu kita ada, majlis ilmu kita sampai. Tiba-tiba satu hari kita sakit. Manusia biasa memang perlu sakit untuk Allah Ta'ala bagi rehat sementara. Kita tak main masjid tu, pahala berjalan macam biasa. Tapi kalau waktu sakit baru nak main, berapa kali boleh sampai masjid? Nak anak cucu suruh main, cakap sehari 2 dia suruh, mau 3 hari pergi sendiri. Dan sekali orang masuk masjid dengan kaki, dia masuk masjid dengan kepala. Jangan sampai tuan-tuan, waktu kita boleh berjalan ni, kita mainlah berjalan ke masjid. Waktu kita boleh berjalanlah ke masjid. Jangan sampai satu hari kita dah tak boleh berjalan, kita pun jalan. Habis. Dan kita pun tak boleh jalan, kita pun jalan. Mainlah ke masjid tuan-tuan, bersama-sama mengimarahkan rumah Allah. Rumah ni tuan-tuan, masjid ni hak siapa sebenarnya? Bukan takat di Kedah, di satu dunia. Masjid ini dimiliki sahibul bait Allah Ta'ala. Bukan hak tuan masjid yang tuan kuasa, bukan hak kita anak Korea. Masjid ini hak Allah, dipanggil sahibul bait. Sebab itu bila kita main masjid, kita semayang sunat tahiyyatul masjid. Kenapa kita semayang sunat tahiyyatul masjid? Karena kita nak menghormati sahibul bait. Siapakah sahibul bait? Sahibul bait ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahibul bait ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang ketiga, yang kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, keselamatan agama terletak pada selawat pada Nabi. Nak selamat agama kita, kena banyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita lagi dalam kitab, ayat Allah Ta'ala ini perlukan 2 jawapan daripada kita. Orang yang main lagi, saya sebutlah. Apa jawapan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Apa jawapannya? Jadi ingat ni, sallallahu wasallam alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu jawapannya. Satu ayat Quran ada 2 jawapan. Kalau kita mengaji, kita belajar, kita reti kan? Tapi kalau kita tak belajar, dengar. Tak apa baca ni. Kadang kita suami baca di rumah, bini dengar, bini jawab. Laki baca di rumah, bini jawab. Kan? Bini baca, laki jawab. Yang tak jawab, kalau dua-dua tak baca. Kami rumah tak nak baca apa. Jadi untuk menyelamatkan agama, perlu kita meletakkan selawat pada Nabi, itu keutamaan kita. Di mana kita berada, selawat ini bukan payah pun, bukan susah mana.
Tapi disebabkan kita ini terlalu sibuk dengan urusan kita harian. Siapa tak sibuk, tuan-tuan? Semua manusia sibuk. Cuba tanya daripada muda sampai ketua, sibuk memandang. Sampai bila dah tak sibuk? Bila berujung betul, orang ketua kata, hidup kita ni kandut. Bila masa tak kalut? Waktu kita berujung betul, waktu tu kita tak kalut. Siapa yang kalut? Orang kalut kat kita. Masa itulah orang akan bagi mandi kita, orang bawa bedak kat kita, orang pakai baju kat kita. Maka pada tu orang kalut kat kita, masa tu kita dah tak kalut. Jadi maknanya Imam Ghazali sebut kat kita di sini, keselamatan itu dari segi agama kena banyak selawat. Banyak mana tuan-tuan kita nak selawat hari-hari, terpulang kepada kemampuan kita. Yang penting istiqamah. Yang penting istiqamah. Sikit pun tak apa tuan-tuan, istiqamah. Tengok orang ni dia nak buat banyak, buat lepas tu tak buat dah. Sekali buat 1000, 2 hari 1000, 3 hari 1000. Nah, itu 4 lena. Bini kata, abang bukan selawat kat Nabi. Dia kata jadi ya, penat tu bukan orang buat, dia buat sendiri. Dalam Islam, kita beramal, jangan sampai kita akan sebut. Sikit-sikit tak apa. Makin tahajud 2 rakaat cukup. Ini sampai tak mau lena malam. Sahabat Nabi menyebut, ya Rasulullah, saya ni jenis buat ibadat sampai malam pun tak lena. Nabi kata jangan. Pasal apa? Aku buat ibadat, aku lena. Saya buat ibadat, ya Rasulullah, dan sampai saya tak kahwin. Nabi kata jangan. Aku pun buat ibadat, aku juga kahwin. Saya puasa tak mau buka. Nabi kata aku puasa, aku buka. Maknanya dalam konsep ibadat, jangan sampai mencemuskan kita. Orang kata panggil cemus, mencemuskan, cemus, menjemukan kita. Orang kata cemusnya, jangan sampai mencemuskan. Dia kata pokoknya payah buat ibadat, tahu orang dah bangkit sampai tak boleh lena. Nabi kata bukan tak mau lena, buat 2 rakaat cukup. Hari sedang tak buat, tak apa. Tapi jangan sampai kita tak buat terus. Baca Al-Quran. Buat saya baru di pencet, dia pencet awal. Pencet lah. Cikgu pencet awal. Orang tanya dia apa kata, orang pencet awal saja, rehat. Dia pun kata, orang pencet awal boleh baca Quran. Dia kata Quran, takkan baca 3 juzuk, cuma ni. Lepas tu buat apa? Jogging. Maknanya buat ibadat ni, jangan sampai mencemuskan kita. Lepas jemput, tak buat. Lepas tu orang Kedah dia kata apa? Anak-anak apa? Tai ayam. Nampak kasar, lenak kasar. Anak-anak tai ayam. Masa main masjid sampai tak mau keluar. Tu imam kata, baliklah semua seminggu dah ni. Kan? Oh, bini jari tak jumpa. Kata kampung, tanya kawan-kawan. Rupanya duk tidur masjid seminggu lah. Oh, waktu tu lepas hilang tak nampak pula. Cebui. Dia kata rupanya dalam Islam ni nak buat ibadat ni susah. Cebui pasal kita puluh sampai tak tahu. Kan? Maknanya buat ibadat sikit pun tak apa. Yang penting pertengahan. Khairul umur awsatuha wa inqalu. Buat amalan sikit-sikit tak apa. Yang penting amalan itu sikit berterusan, istiqamah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan akan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amalnya untuk hari esok akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Ayat Allah Ta'ala cerita pada kita, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Ittaqullah itu makna apa? Bertakwalah kita kepada Allah.
Iaitu dengan cara imtisalu awamirillah wa jtinabu nawahi. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Takwa. Al-khasyah, al-khawf. Orang yang takut pada Allah ni tuan-tuan, takut dalam bentuk takwa, takut sungguh-sungguh. Takut. Yang tuan-tuan baca surah Al-Mulk, ayat apa tu yang cerita bab takut tu? Tak lebih, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Seperti apa itu aku? Seperti model kita lagi. Contoh apa hafal juga, cuma habis tak habis ya. Dengan kata kami tak hafal, bukanlah satu Quran. Puan-puan Fatihah, juga. Surah Al-Mulk yang kita baca tu, Allah Ta'ala bagi tahu. Orang yang takut pada Allah yang sebenar ni tuan-tuan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Takut yang sebenarnya bukan takut pada Allah sewaktu kita duduk ramai. Duduk ramai semua nampak macam takut. Duduk seorang-seorang. Bayang subuh pun dah, contoh maghrib pun dah, isya pun dah. Tapi waktu ramai dia lepas sekali. Memang waktu ramai pun kena takut. Tapi al-khasyah, takut yang sebenar ialah orang yang takut pada Allah bukan di waktu keadaan ramai, terang. Tapi takut yang sebenar buktinya waktu kita berseorangan. Apa kita buat waktu kita duduk seorang-seorang? Baca Quran, bagus. Tuan-tuan semua macam tu, no? Saya kalau seorang-seorang baca Quran, Ustaz, memang cantik kan? Terbaik maklum belakang, no? Saya Ustaz kalau tanya waktu saya duduk seorang, saya baca Quran. Lepas tu berzikir. Lepas tu bertasbih. Alhamdulillah. Seorang kata aku baca WhatsApp. Yang satu banyak. Duduk seorang tak apa baca WhatsApp. Dia kata baca Quran banyak-banyak curi baca WhatsApp. Tak apalah. Kan? Tapi apa yang kita buat? Dalam waktu kita ghaib itu, bersunyi-sunyian itu adalah waktu yang menunjukkan bahawa benar-benar kita takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Faqih Abu Lais bahawa tanda ketakutan kepada Allah dapat dilihat pada 7 perkara. Di dalam kitab Mukasyaffatul Qulub. Jadi nak buktikan kita ini benar-benar takutnya pada Allah ialah kita menjaga beberapa perkara yang penting dalam hidup kita. Yang pertama yang tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kita menjaga akan lidahnya. Kita menjaga lidah kita. Yang kedua, kita menjaga hati kita, qalbu. Yang tiga, kita menjaga pandangan kita. Yang keempat, kita menjaga perut kita. Yang kelima, kita menjaga tangan kita. Yang keenam, kita menjaga kaki kita. Yang tujuh, kita ketaatan itu taat pada Allah, taat dengan sesungguh-sungguhnya taat. Maknanya tuan-tuan, yang pertama, untuk menunjukkan kita takut, kita bila sampai di alam akhirat, orang lain tak boleh tolong. Ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamati. Kan? Tak. Sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamati laisa bainahu wa bainahu turjuman. Bila sampai di alam akhirat nanti, maka tidak ada orang yang boleh menolong kita. Alhamdulillah, Prof kita sampai, sila. Jadi pun teruslah. Saya bagi tazkirah sikit, Prof. Mentama nanti kedatangan Prof, sila. Alhamdulillah tuan-tuan, Prof kita dah sampai. InsyaAllah kita akan teruskan kita punya forum ehwal Islam pada hari ini, InsyaAllah dengan gandingan panel pada malam ini. Jadi saya mentitakapi dulu kesimpulan apa yang Imam Al-Ghazali sebut, iaitu berkaitan dengan kitab Mukasyaffatul Qulub, iaitu sifat yang pertama ialah al-khasyah, al-khawf. Kita takut pada Allah, takut dengan sebenar-benar takut.
InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elok lah duk.